Dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma, dua golongan ahli neraka yang mana aku tidak pernah melihat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok ahli neraka, tapi Nabi tak pernah jumpa dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bidahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada malam ini, tuan-tuan. Dan sedar ataupun tidak, lebih kurang 10 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan Nabi SAW bila hampir kepada Ramadan, Nabi akan mengkhabarkan, menceritakan khabar gembira kepada para sahabat. Nabi kata kat sahabat, akan datang kepada kamu ni satu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Bulan Ramadan ini bulan yang diberkati. Bagaimana bentuk Allah memberkati Ramadan? Satu, pahala sunat yang kita buat dapat pahala wajib. Buat solat sunat tadi dapat pahala wajib berjemaah 27 kali ganda. Solat berjemaah ataupun buat ibadah wajib digandakan maksimal hingga 700 kali ganda pahala. Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Ramadan ini kata Nabi, Allah ikat semua syaitan. Allah nak kita ni beribadah tanpa gangguan sesiapa. Malas kita bukan sebab syaitan lagi dah. Allah nak bantu kita boleh ibadah sungguh-sungguh dalam Ramadan, boleh doublekan kita punya ibadah ni tanpa ada gangguan. Tu punya baik Allah Ta'ala nak bantu kita dalam Ramadan ni, supaya betul-betul dapat capai taqwa dalam Ramadan, tak ada gangguan.
Maknanya kita ni boleh tambah pahala dengan cara solat sunat banyak-banyak, qiyamul lail banyak-banyak, Quran boleh baca banyak-banyak. Bulan sekarang ni syaitan banyak. Nak ke surau pun malas. Malas sebab apa? Sebab syaitan lah malas kan. Malas nak ke surau, syaitan dah tu. Nak baca Quran pun malas nak baca Quran. Kenapa malas? Syaitan. Syaitan duk ngacau kita sekarang ni. Nak bangkit qiyamul lail pun malas. Kenapa? Sebab syaitan. Lantas datang Ramadan, Allah belenggu, Allah ikat syaitan. Tak ada syaitan. Tapi kalau malas juga baca Quran tu, syaitan dah tak ada dah tu. Kalau malas juga baca Quran, siapa syaitan kat situ tak? Dia faham gitu lah. Kalau kau malas juga semayang, siapa lagi syaitan? Syaitan Allah dah ikat dah sebab nak bagi mudah kita ibadah. Tapi malas juga. Atau mikir sendirilah. Nafsu kita lah sekarang ni tinggal yang jadi malas. Kata Nabi, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Kata Nabi, Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, di akhirnya pembebasan daripada api neraka. Kata Nabi lagi, Ramadan ini siapa berpuasa bersungguh-sungguh, hari kiamat nanti dia akan masuk ke dalam satu pintu syurga namanya Ar-Rayyan. Orang berpuasa akan masuk ikut pintu tersebut. Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Banyak baca Quran. Ramadan ini 10 malam terakhir, ada satu malam namanya Al-Qadar. Siapa beribadah pada 10 malam terakhir itu, dia bertemu dengan Al-Qadar, Lailatul Qadar, dia dapat pahala 1000. Beribadah selama 1000 bulan. Ini semua cerita-cerita gembira bila datangnya Ramadan. Nabi suruh kita sampaikan kepada semua orang. Paling tidak keluarga masing-masing, anak-anak kita biar sedar, ingat Ramadan semakin dekat. Yang kita dah patut rancang nak buat apa Ramadan. Ada anak dah plan dengan anak nak baca tadarus Quran, tak dapat nak bersemuka, buat online pun jadilah, tak dapat nak bersemuka. Okay. Plan dah nak buat qiyamul lail dengan keluarga, nak semain tarawih dekat mana. Ni orang kita duk plan nak buka puasa macam mana, itu duk plannya. Boleh nak fikir pasal buka puasa, nak beraya boleh, tapi jangan lupa untuk merancang amalan-amalan yang kita nak buat dalam Ramadan. Dan kalau inilah Ramadan kita yang terakhir, pastikan tuan-tuan, Ramadan ini ada nilai tambah dari segi ibadah kita. Ibadah kita makin bagus. Dan adalah waktu ketika yang kita boleh menangis dalam Ramadan. Ya, insya-Allah tuan-tuan, usahalah sungguh-sungguh. Ya. Doalah pada Allah agar kita bertemu dengan Ramadan. Boleh jumpa Ramadan di tengah rezeki. Berapa ramai alim ulama meninggal dunia. Minggu lepas almarhum Ustaz Nik Azizan meninggal dunia. Hari ni pula ayah dia pula meninggal dunia. Dato' Nik Jaafar pula, dua-dua ni qari. Selang seminggu aja bapa dengan anak meninggal dunia. Makin dekat dengan Ramadan, makin banyak pula kematian alim ulama. Kita doa mudah-mudahan kalau kita bertemu tuan-tuan malam pertama Ramadan itu, sujud syukurlah kepada Allah. Bertemu malam pertama Ramadan, sujud syukur pada Allah. Sebab Allah pertemukan kita dengan satu bulan yang sangat besar nilainya pada umat Islam. Satu bulan yang sangat hebat. Tetamu bertandang selama sebulan, dia bawa banyak hadiah. Apa kita rasa kalau orang datang ke rumah kita bawa banyak hadiah? Seronok kita kan? Macam itulah Ramadan. Terlalu banyak hadiah yang Ramadan bawa. Sebab itulah kita kena bersedia untuk nak menerima semua hadiah ni. InsyaAllah tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma, dua golongan ahli neraka yang mana aku tidak pernah melihat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok ahli neraka, tapi Nabi tak pernah jumpa dua ni. Siapa yang akan bertemu dengan dua kelompok ni, kita akan jumpa. Dan Allah bagi mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh tahu akhir zaman
Dua kelompok ni ahli neraka walaupun Nabi tak jumpa. Dan bila kita jumpa dan bila kita nampak dan bila kita tahu, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam dua kelompok manusia ni. Nabi sebut sinfani min ahli nar, dua golongan ahli neraka. Direct Nabi sebut. Yang pertama, qamun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum yang mempunyai pemukul seperti ekor lembu, mereka memukul manusia dengannya. Orang yang ada pada tangan mereka ini pemukul, lalu dipukulnya manusia. Siapakah dia? Inilah pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menzalimi rakyat, pemimpin yang tidak memberikan hak kepada rakyat, tidak menjalankan amanah, pemimpin yang mengambil hak rakyatnya. Dalam hadis lain, Nabi kata pemimpin yang zalim ni ciri dia bagaimana? Ciri pemimpin yang zalim Nabi sebut dalam hadis yang lain, rakyat benci kepada dia, rakyat benci dekat dia, bahkan dia pula balas kebencian tersebut kepada rakyat, saling benci membenci. Dia benci dekat rakyat, rakyat pula benci kat dia. Yang kedua, Nabi kata rakyat melaknat dia, rakyat laknat dia dan dia pula laknat balik kepada rakyat. Ini pemimpin yang zalim, dia kembali laknat kepada rakyat. Sebab itulah pemimpin, kalau dia rasa rakyat dah mula tak suka kat dia, tuan-tuan, tak suka ni kena faham beza sikit. Tak suka sebab beza parti politik, itu bukan pemimpin yang zalim. Tak suka sebab beza, kalau dia menjalankan amanah dengan baik tapi berbeza parti politik, itu bukan disebut dalam agama. Yang ini memang terang-terang, dia ambil duit rakyat, dia mewah, dia kaya, dia senang sampai rakyat susah. Kan kita nampak terang-terang begitu. Itu walaupun dia ini kadang-kadang berbeza parti politik. Sebab kat Malaysia ni semua orang tahu kan, kita ni jadi benci dengan orang sebab parti politik. Islam tak macam itu. Kan? Malaysia ni parti politik menentukan siapa merintah tu je. Siapa parti yang paling besar, yang majoriti, dia akan memerintah. Tapi apakah dia melakukan keadilan dengan parti politik, kita pun tak tahu. Sebab itu dalam Islam dia kata apa, tuan-tuan? Pemimpin zalim ni, dia tengok ciri dia bagaimana. Bukan terletak kepada parti politik, tetapi letak kepada bagaimana dia mentadbir, mengurus. Sebab itulah Nabi SAW, sewaktu Nabi menggagaskan perlembagaan Madinah, Piagam Madinah, perlembagaan pertama di muka bumi, tuan-tuan, dekat situ Nabi bagi guideline kepada para pemimpin, para sahabat, macam mana cara nak jadi pemimpin yang adil. Sewaktu Nabi menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi gubernur, Nabi tanya kepada Muaz, Muaz, kalau ada apa masalah, bagaimana cara kau menyelesaikan masalah? Kata Muaz, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Kalau tak ada dekat Quran, aku tengok sunnah. Kalau tak ada sunnah, aku tengok ijma' ulama'. Maknanya pemimpin nak buat apa-apa keputusan, nak buat apa-apa tindakan, mesti tengok ada tak dalam Quran dan juga hadis dalil yang membenarkan dia buat begitu. Kalau tak ada dalil secara khusus, direct khusus, ambil dalil secara umum. Lepas tu rujuk kepada alim ulama', mufti katakan. Sebab kita kena ingat, tuan-tuan, sebagai orang awam, kita kena ikut pendapat mufti kita yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah dan juga mazhab Syafi'i di Malaysia. Pegang je. Macam kita orang awam boleh belajar tentang nas. Tapi kalau mufti dah keluarkan pendapat, cukup kita ikut je pendapat mufti. Sebab kita bukan orang yang mahir nak tahu dari segi cara nak mengeluarkan hukum. Kita tak belajar usul fiqh. Kita tak belajar secara direct usul fiqh dan juga fiqh, tak belajar. Cukup saja bila kita baca pendapat mufti, mufti kata hukumnya, contoh saya ambil vaksin contoh, tuan-tuan. Buka lah mana-mana apa fatwa
fatwa wilayah ke Selangor ke, kan, semua menyebut yang vaksin ini kalau bagi kaki tangan kerajaan wajib ambil, kalau tak ambil berdosa sebab bahayanya COVID ni. Datang daripada mana dalil tu tuan-tuan? Secara khusus dalil berkaitan dengan vaksin ni tak ada. Sebab zaman Nabi vaksin ni memang tak ada pun. Tapi bila berlaku wabak begini, yang ada adalah kuarantin. Memang ada kuarantin dekat satu tempat tu, memang ada. So kerajaan menetapkan kuarantin, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis, boleh buat kuarantin. Keluar pula macam mana vaksin tu datang daripada dalil umum, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Dan untuk COVID yang paling efektif buat masa ni adalah vaksin. Kerajaan keluarkan fatwa berkaitan dengan hukum tu. Maka kerajaan buat keputusan berdasarkan Quran dan juga hadis. Yang itu namanya pemimpin yang adil. Kita rakyat biasa ni ikut mufti kata apa, ikut je. Apa-apa hukum kita ikut. Yang penting yang secara umum diterima pakai oleh rakyat Malaysia, Ahlussunnah wal Jamaah dan juga mazhab Syafi'i, ambil yang macam itu, tanpa kita menolak mazhab-mazhab yang lain. Begitu je. Itu sebab bila Nabi hantar Muaz, Nabi tanya dekat Muaz kalau datang masalah rujuk apa, Quran hadis dan juga ijma' ulama'. Dari situlah ulama' tetapkan pemimpin yang adil. Kau nak memerintah cara apa sekalipun, kau kementerian alam sekitar ke, kebudayaan ke, kesihatan ke, kan, tak kisahlah apa-apa komunikasi ke, nak buat apa-apa, tengok ada tak dalil umum yang menyebut Quran hadis kata, secara walaupun dalil umum cukup untuk nak membenarkan benda ni boleh berlaku. Kalau dia buat benda yang Quran tak benarkan, zalim. Sebab tu tuan-tuan, dia punya benchmark ataupun neraca untuk nak boleh ataupun tidak nak buat apa-apa bukan atas logik manusia, bukan atas sokongan semua orang. Tengok Quran hadis dulu. Sebab itulah menteri-menteri ni, dia mesti ada pakar-pakar rujuk dalam bab agama ni, dan dia mesti ikut. Dia lantik dan dia mesti ikut. Jangan dia lantik dia tak ikut. Dan agamawan yang bersama dengan pemerintah ni pula kena betul-betul berhukum ikut Quran hadis, bukan ikut hawa nafsu. Dia tak boleh gitu. Dia punya beratnya tanggungjawab. Dan bila dia tidak berlaku adil tuan-tuan kepada rakyat dia, hati-hati ketika dia dalam akhirat nanti. Di atas titian sirat akan berlaku qisas. Bayangkan pemimpin sebuah negara seperti Malaysia yang rakyatnya 34 juta. 34 juta akan menanti di titian sirat untuk mengkisoskan, menuntut bela setiap kezaliman yang dibuat sewaktu dia memerintah dahulu. Bahaya pemimpin ni tuan-tuan, sangat bahaya. Sebab itulah pemimpin yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang terawal dicampak dalam neraka adalah pemimpin yang zalim. Tapi kalau dia berlaku adil, Nabi sebut pemimpin yang adil yang terawal masuk ke syurga. Dan kalau kita bertemu dengan pemimpin yang adil ni tuan-tuan, pergi jumpa dia dan minta doa daripada dia, makbul doa dia, sebab dia terawal masuk ke dalam syurga. Kerja kita pula sebagai rakyat, wajib kita mencari pemimpin yang adil. Pilih pemimpin yang adil. Yang Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, pemimpin zalim tak masuk syurga pun. Kadang-kadang tuan-tuan, muslimin muslimat, kita ni fikir tentang pemimpin kat Malaysia kepada rakyat. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada kepimpinan yang lebih kecil daripada kerajaan. Paling tidak tuan-tuan, orang lelaki yang depan saya ni, kita adalah pemimpin keluarga masing-masing. Kita pemimpin keluarga masing-masing. Kita asyik duk tuding jari pemimpin atas sampai kita lupa kita ni didik keluarga kita, isteri kita, anak kita betul ke ikut Quran dan juga hadis kita sendiri. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat berdasarkan logik akal dan fitrah. Nature dia macam itulah nak selesai masalah. Dia macam itu. Tapi bila kita buka kitab tuan-tuan, betul ke aku buat ni ikut Quran hadis? Yang itu tuan-tuan. Kita duk fikir, menteri tu, menteri ni, sampai kita lupa kita bab aurat anak kita pun tak tepat lagi ke Quran dan juga hadis. Tak betul lagi. Bila kita tak betul ikut Quran hadis, maknanya kita sebagai bapa zalim ke atas anak kita.
Apa kesan bapa zalim ke atas anak sebab tak ikut Quran dan juga hadis? Tunggu pula dekat tiang sirat. Kita bapa kena kisos di akhirat nanti. Kita sembahyang tuan-tuan kat masjid, kat surau, tapi anak kat rumah tak sembahyang ni. Kalau buka pula kitab, macam mana nak selesaikan anak tak sembahyang? Kitab kita sekian. Kita tak ikut pun. Yang keluar dekat mulut kita, lantaklah ustaz, dah penat dah saya suruh dia sembahyang, tak nak kat sembahyang. Eloklah dah kahwin, eloklah laki dia pula jaga dia. Kita lupa sebelum dia berkahwin, anak tu duduk dengan kita. Kita lepaskan dia dengan suami dia, selesai kerja aku. Siapa kata selesai? Kalaulah duduk dengan suami berterusan tak sembahyang, datang daripada mana tak sembahyang, anak tu duduk dekat kita. Buka balik kitab, nak selesai cara mana? Betul tak kita selesai cara kitab? Sebab kita banyak fikir, minta maaf tuan-tuan, sebab kita ni macam pendidikan anak-anak ni kan, sebab kita secara fitrah kita tahu, takkanlah aku sebagai mak bapak tak tahu nak selesaikan anak. Fitrahnya memang kita tahu macam itu. Tapi apakah bertepatan dengan Quran dan juga hadis? Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, dia bukan soal anak kita berubah tak berubah. Kita kata ustaz dah macam ni sudah buat, ustaz begini dah buat, begitu dah buat, tak berubah juga ustaz. Berubah tak berubah itu bukan kerja kita. Anak berubah tak berubah itu kerja Allah Ta'ala. Itu kerja Allah. Yang penting selagi mana bapa tak mati, anak tak mati, jangan berhenti berdakwah. Tengok je Nabi SAW sampai terbaring Abu Talib, pakcik Nabi terbaring nazak. Terbaring nazak nak meninggal dunia dah. Nabi masih lagi berdakwah, masih lagi ajak Abu Talib untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Pakcik ucaplah 2 kalimah syahadah pakcik. Setidak-tidaknya ada hujah di hadapan Allah, aku nak bawa kau masuk ke syurga. Tapi last kali Abu Talib tak masuk Islam pun, walaupun Nabi yang berada di sisi Abu Talib. Nak ceritanya tuan-tuan, hidayah ni milik Allah. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah yang boleh bagi hidayah kepada siapa yang kehendaki. Kalau Nabi tak boleh bagi hidayah kepada Abu Talib, kita lagilah tak boleh. Tapi pada hari kiamat, Allah tak tanya apa yang kita dapat, tapi Allah tanya apa yang kita buat. Kita tuan-tuan dah jaga diri kita elok-elok. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, wahai orang beriman, jaga diri kamu. Kita dah jaga diri kita. Semayang kita tip-top. Kita datang kat masjid semayang. Aurat kita jaga kita. Tapi kita lupa, lepas tu Allah Ta'ala sebut wa ahlikum. Bukan setakat diri kau, anak bini kau, sesiapa sahaja yang berada di bawah tanggungjawab kita. Anak buah kita yang kematian mak bapak. Mak bapak dua-dua mati, siapa wali dia? Kita pakcik yang lelaki wali dia. Kita wajib bertanggungjawab dekat dia. Datuk ataupun pakcik-pakcik. Kalau ikut wali mujibir, datuk. Kalau datuk dah meninggal dunia, pakcik lah yang tinggal, ataupun adik-beradik lelaki. Kena ambil tahu tentang aurat, tentang sembahyang dia. Wa ahlikum, ahli keluarga kita. Maknanya kalau kita sembahyang, make sure anak kita sembahyang. Kita baca Quran, anak pun baca Quran. Kita tutup aurat, anak tutup aurat. Dia kena sekali kat situ. Dia jadi rugi tuan-tuan, sangat-sangat rugi. Kita elok jaga ibadah kita, tapi hari kiamat dengan sebab anak yang kita tak tegur tu tadi, dia heret kita masuk ke neraka sebab anak ni. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Kita rasa kita dah lepas, rupa tak lepas. Sebab tu jangan ada istilah putus asa dengan anak. Jangan ada. Paling tidak bercakap, tak mampu nak dipukul, budak dah besar, dah kahwin, dah pun anak kita, beringat kat dia, bang semayang bang. Paling tidak bercakap, nak melepaskan tanggungjawab kita. Kalau tak tuan-tuan, kita duk rasa macam selamat. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Nak tak aku bagi tahu dekat korang semua, dekat kamu semua, kata Allah, siapakah orang yang sia-sia amalan. Inilah salah satu sia-sia amalan. Kita punya ibadah bagus, tapi orang yang di bawah tanggungjawab kita, kita tak jaga ibadah dia, sia-sia amalan kita. Dia tu nanti anak kita akan tuntut di akhirat. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis. Dalam hadis yang pertama dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Dr. Abdullah Nasir Alwan dia tulis dalam kitab tu,
Hadis yang pertama disebut, setiap orang akan ditanya tentang orang yang berada di bawah tanggungjawab dia. Takkan berganjak kaki anak Adam ni selagi mana tak ditanya orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut tentang pemimpin yang zalim ini terawal masuk ke dalam neraka, jangan semata-mata kita tengok pemimpin YB, menteri-menteri, rupa-rupanya sedar ataupun tidak, kita juga adalah pemimpin dalam keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Itu satu yang terawal, yang dicampak dalam neraka. Yang kedua, siapa dicampak dalam neraka? Nabi kata wanisaun, perempuan. Yang ni direct Nabi terus sebut perempuan merupakan golongan ahli neraka. Tuan-tuan, siapa perempuan ini? Inilah ibu kita, isteri kita, anak-anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita. Empat ni tuan-tuan duduk sekeliling kita. Nabi kata orang perempuan dicampak dalam neraka. Perempuan yang macam mana? Kasiyatun ariyatun, berpakaian tetapi telanjang. Dia pakai tapi telanjang. Nabi tak bahas tentang orang yang tak tutup aurat. Yang tak tutup aurat clear, kalau dia tak bertaubat neraka, tak tutup aurat. Nabi bahaskan dalam hadis ini yang tutup tapi tak sempurna. Maknanya tutup tapi tak sempurna pun dicampak dalam neraka. Nikah lagi langsung tak tutup. Siapa orang ni tuan-tuan perempuan? Perempuan dalam ahli keluarga kita. Bagaimana dikatakan berpakaian tetapi telanjang? Ulama sebut ada tiga. Pertama ketat, dua jarang, tiga singkat. Ketat, jarang, singkat, tiga ni. So kita sebagai suami tengok pakaian isteri kita, ketat tak, jarang tak, singkat tak, tengok elok-elok, perhati elok-elok. Tiga ni tuan-tuan. Dia tutup aurat, pakai jubah ketat, nampak punggung, haram. Lengan ketat, haram. Jarang, elok longgar tapi nampak belah dalam, haram. Singkat, nampak lengan, haram. Nampak kaki, tuan-tuan, dari situlah tuan-tuan orang tanya tentang hukum aurat. Ikut mazhab Syafi'i, aurat perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dengan tapak tangan. Mazhab Syafi'i kecuali muka, tapak tangan. Maknanya perhiasan yang boleh nampak juga perhiasan pada aurat yang nampak sahaja. Buka surah An-Nur ayat 31. Allah terangkan dekat situ tentang aurat perempuan. Wala tubdina lahunna zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan engkau tunjukkan perhiasan kamu melainkan yang zahir saja. Maksud yang zahir itu yang terletak kepada aurat yang boleh nampak, muka dan tapak tangan. Maknanya kalau ikut perhiasan orang perempuan yang boleh nampak, cincin sebab duduk pada tangan, gelang tangan kalau dia jatuh, kalau duduk kat lengan nampak gelang, haram sebab aurat terbuka. Saya ulang balik tuan-tuan, aurat perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dengan tapak tangan. Dalam surah An-Nur juga Allah Ta'ala sebut apa? Tutup belahan dada kamu. Bahagian dada ni bagi mudah fahamnya, bahagian dada kena tutup. Kalau nampak perhiasan dekat bahagian leher, nampak rantai satu, sebab dia tak pakai tudung, nampak rantai, haram. Sebab rantai adalah perhiasan yang ditutup, bukan perhiasan zahir. Dia perhiasan yang tersembunyi. Dia bukan macam cincin. Kalau dia pakai tudung sekalipun, tetap lagi nampak dia punya rantai. Maksud dia apa? Mungkin tudung dia pendek, dia tunduk nampak leher, nampak rantai, haram. Tapi ada juga perempuan tutup habis tudung lah, nampak juga rantai dia tu. Maksud dia apa kat situ? Elok tutup, nampak kat rantai. Maksud dia apa? Satu, rantai lagi panjang daripada tudung. Degak jenis pegangan macam itu kan. Tudung elok tutup, rantai panjang. Itu cerita lain. Aurat dah tutup tapi nak tunjuk pula, itu cerita lain. Ataupun dia pakai tudung dah elok labu tapi rantai tu duduk belah luar. Mungkin tak tahulah ada ke tidak orang yang jenis macam itu. Tapi nak sebutnya rantai adalah perhiasan yang batiniah, yang tersembunyi. Yang boleh nampak cuma cincin, gelang tangan. Ketat-ketat orang lelaki dengan perempuan ni berbeza tuan-tuan ya.
ketat lelaki perempuan berbeza. Ketat orang lelaki, dia main basikal, tutup aurat ketat. Dia pakai tight tu sampailah, seluar ketat tu sampai bawah lutut tutup. Tapi nampaklah terbonjol-terbonjol tu orang lelaki tu. Dia terbonjol pun masih lagi makruh, tak sampai haram. Melainkan yang dia pakai merangsang orang perempuan. Orang perempuan tengok, oh terangsang, haram. Tapi perempuan ketat je, haram. Itu beza lelaki perempuan. Nak berbasikal anak kita, isteri kita pun tuan-tuan biar longgar. Tapi kalau kita dah orang masjid kan, kena rasa malu sikit lah. Kita dah orang masjid kan, orang nampak haji ni elok ke masjid, naik basikal, ya Allah, tengok kan, tak elok, tak senonoh. Takwa tak ada. So takwa kena jagalah. Dia tutup aurat tapi takwa tu kena ada. Sikit-sikit lah kan, macam itu. Dia beza ketat lelaki dan juga perempuan. Dalam surah An-Nur ayat 31 juga Allah Ta'ala sebut apa? Jangan menghentak-hentakkan kaki. Hentak-hentak kaki bila berjalan. Ini adalah amalan perempuan jahiliyah. Perempuan jahiliyah, dia berjalan sengaja menghentakkan kaki supaya terdengar bunyi-bunyi yang ada pada tubuh badannya untuk menarik perhatian lelaki. Nak menarik perhatian lelaki, tuan-tuan. Ini perempuan jahiliyah. Maknanya tuan-tuan, muslimin-muslimat dirahmati Allah Ta'ala, nak sebut je gini. Pada perempuan tu, walaupun dia dah menutup aurat sekalipun, jangan buat benda aurat tutup, pakaian tak ketat, tak jarang, tak singkat, tapi ada benda yang menarik perhatian orang lelaki. Sebab tu bila berjalan sekalipun, jangan ada bunyi-bunyi. Perempuan tu berjalan, berbunyi loceng, lelaki cari mana datang loceng tu, rupanya gelang tangan dia ada loceng, berbunyi. Kat kaki pun ada loceng, kat tangan ada loceng. Lelaki cari pandang, haram, sebab menarik perhatian lelaki. So loceng-loceng ni dekat luar haram, dekat rumah sangat digalakkan pakai, biar lelaki tu tahu mana kau pergi, tak? Apa loceng-loceng pun ikut kau lah, janji kat rumah. Dekat luar tak boleh. Benda yang berbunyi, kasut dia berbunyi, keletak-keletuk jalan kan, orang cari mana datang bunyi tu, menarik perhatian orang. Termasuk juga bau-bauan, wangi-wangian. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kullu ainin zaniyatun wal mar'atu idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyah. Setiap mata melakukan zina apabila wanita memakai wangi-wangian lalu dia melintasi tempat duduk sekumpulan lelaki supaya mereka tercium baunya, maka dia samalah seperti wanita pelacur. Allahu Akbar. Sangat keras tuan-tuan amaran Nabi dalam hadis. Bukan nak kata perempuan tu nak busuk, tak. Dia pakai tapi untuk keselesaan. Sembuh sikit cukup, nak bagi selesa dengan orang tak busuk tu je. Yang inilah kerja suami. Bila isteri sembuh, kuat sangat lah yang. Anak sembuh, banyak sangat ni, kena kurangkan sikit. Itulah kerja suami. Menegur, bercakap, bukan setuju. Pada kita, fashion ni takkanlah Islam nak ketat sangat dengan fashion. Islam tak ketat dengan fashion. Islam cuma kata jaga aurat tu je. Nak fashion, nak lawa, nak wangi, buatlah apa pun. Janji tengok Quran kata apa, hadis kata apa. Tak boleh cakaplah tak boleh. Pada kita, logiknya, apa masalah pakaian ni? Tapi pada Islam tak sama. Sebab tu saya sebut, tuan-tuan, bapa yang adil, suami yang adil, dia nak menetapkan pakaian isteri anak perempuan dia, mesti tengok Quran dan juga hadis. Tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan, pendapat-pendapat mufti yang tentang aurat ni. Nabi sebut lagi dalam hadis, tuan-tuan. Nabi kata, dahlah dia berpakai tapi telanjang. Satu lagi perangai perempuan ni, mumilatun ma'ilatun, dah pakai tak elok. Dia mengajak orang lain pakai seperti dia. Yang ni tuan-tuan, saya banyak tekankan, kalau ada anak perempuan kita ni yang jadi model-model pakaian, ataupun kadang-kadang dekat TikTok, Instagram, Facebook saja duk make up, pakai yang tak patuh syariah. Selama mana orang ikut apa yang dia buat, dia menanggung semua dosa orang kalau yang dia buat itu tak patuh syariah. Kita pula bapa terlepas pandang benda ni, lupa nak pesan dekat anak, kakak,
Gini jangan kakak, ni jangan, lupa nak pesan. Tuan-tuan tanggung, tuan-tuan. Tanggung. Jangan main-main. Dah tegur tak apa, dia buat lagi di belakang kita, kita tak tahu. Yang ini kita tak tegur pun. Saya sebut ni tuan-tuan untuk kita tegur anak kita. Jangan kakak, haram. Anak boleh berjoget dekat TikTok, bapak-bapak joget sekali kadang-kadang. Nak seronok dengan anak kan, nak seronok, tapi patuh syariah. Jangan duk bergoyang sekali mak bapak dengan anak. Jaga maruah dia. Islam buat begini sebab nak jaga elok-elok. Kemudian Nabi kata apa? Selain daripada tu pula, dah pakai tak elok, ajak pula orang ru'usuhuna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dekat kepala dia seperti bonggol unta. Bonggol unta. Unta kat belakang dia bonggol. Perempuan ni diikat sanggul. Rambut panjang ikat, pakai tudung, nampak terbonjol. Haram kata Nabi. Menyerupai bonggol unta. Hina betul diumpamakan perempuan yang rambut sanggul gitu. Rambut panjang ikat belah belakang. Belah belakang terbonjol belakang tak apa, yang bukan terbonjol dekat atas. Macam tu sekali tuan-tuan. Nabi sebab apa dalam hadis tuan-tuan, untuk perempuan begini dan pemimpin yang begini. Apa Nabi sebut dalam hadis? Kita berhenti azan dulu sekejap tuan-tuan . Lepas tu kita sambung sikit lagi. Baik tuan-tuan, sikit lagi. Nabi sebut dalam hadis tentang pemimpin yang zalim, yang Nabi kata ahli neraka, yang aku tidak pernah bertemu dengan mereka, termasuk juga perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Nabi sebut tentang kedua-dua kesan daripada apa yang mereka buat. Nabi kata la yadkhulul jannah, mereka ini tak masuk syurga kata Nabi. Bukan setakat tak masuk syurga, wala yajid narihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Bukan setakat tak masuk syurga kata Nabi, bahkan mencium bau syurga pun kedua-duanya takkan dapat, meskipun haruman syurga itu boleh dibau 500 tahun perjalanan. Subhanallah tuan-tuan. Syurga ini harumannya boleh dibau 500 tahun perjalanan, tetapi dua golongan ahli neraka ini diharamkan daripada untuk mencium haruman syurga ni tuan-tuan. Apatah lagi nak masuk. Takut-takut sebab kita ni bapak kepada anak perempuan yang kita tak tegur, takut-takut kita pun sama-sama tak dapat cium bau syurga ni tuan-tuan. Ini begitu keras sekali amaran Nabi dalam hadis ni. Sebab tu tuan-tuan, muslimin muslimat, menjelang Ramadan lebih kurang 10 hari, proses kita nak memperbaiki diri, keluarga kita. Kita memang nak berubah, nak keluarga berubah, tapi ambil masa supaya kita faham balik. Sebenarnya semua orang dah faham pasal benda ni, dah tahu. Cumanya kadang-kadang proses nak mendidik ambil masa yang panjang. Yang ni kena bersabar. Maklumlah anak kita perempuan tu sekarang dah berkahwin, dah bekerja pula dah kan. Dulu kita pun tak ada ilmu sangat, tak berkesempatan. Hari ni baru sempat tegur elok-elok, pelan-pelan tegur, termasuk isteri masing-masing. Dan paling susah nak ubah isteri kita lah, sebab dah lama dia hidup dengan kita dengan pakaian macam itu. Cakap lembut-lembut je. Kita pun dah tua kan, bila masa boleh mati. Cerita pasal mati je kan, bila masa boleh mati ni kan. Agak-agak kita berubah sikit-sikit kan. Cakap lembut-lembut, elok-elok. Jangan pula hari nak berubah juga. Mana ada orang berubah sehari, tak ada. Nabi dakwah pun 23 tahun barulah sampai ke dekat Madinah tu. Ini kita hari ni bercakap, hari ni nak berubah memang tak ada. Dan ambil proses slow. Yang penting berterusan. Didik sampailah kita mati. Sampailah anak kita mati. Yang penting tuan-tuan, sebelum kita mati, kita nak tengok berubah keluarga kita ke arah Islam. Ya, doa banyak-banyak agar Allah Ta'ala bagi petunjuk dengan hidayah untuk kita bertemu dengan Ramadan dan ada perubahan, terutamanya dari segi pakaian keluarga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain istajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas, doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah salat berjemaah di rumah-Mu sampailah kami mati ya Allah. Termasuklah zuriat kami, anak-anak kami, cucu, cicit kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya Allah, agar
Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan Ramadan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.